Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, semoga kita semua dilindungi Allah, berada dalam redha-Nya dengan menjalani sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang saya janjikan semalam, hari ini saya akan menerangkan berapakah sebenarnya jumlah rakaat dalam solat duha yang boleh kita kerjakan. Ya, tetapi sebelum itu saya ingin membuat sikit tambahan tentang solat sunat 2 rakaat yang kita lakukan sebelum solat subuh, iaitu sekiranya kita terlewat. Ada ketikanya sekiranya kita terlewat bangun dan waktu yang kita ada tu ngam-ngam untuk kita menunaikan solat subuh, maka kita tunaikanlah solat subuh itu dahulu, ya. Sebagai gantinya kita boleh melakukan solat sunat 2 rakaat tadi sebelum solat subuh itu sejurus selepas kita menunaikan solat subuh. Kerana ada satu peristiwa di mana sahabat yang ketinggalan dalam melakukan solat sunat ini, beliau melakukannya sebaik sahaja dia selesai solat subuh dan dia terus bangun melakukan solat sunat 2 rakaat yang dia tertinggal itu. Atau boleh juga kita menggantikannya pada mana-mana waktu dalam waktu duha, ya. Jadi betapa besarnya solat sunat ini dituntut dengan kita tahu dah apakah ganjaran yang Allah janjikan kepada kita. Maka kalau kita tak sempat, jangan kita lepaskan saja peluang itu, kerana kita masih boleh melakukannya sebagai ganti, sama ada sejurus selepas kita menunaikan solat subuh atau kita menggantikannya pada bila-bila masa dalam waktu duha, ya, selepas pada hari itulah juga, ya. Okey. So hari ini kita kembali kepada berapakah bilangan rakaat dalam solat duha. Okey. Tiada perselisihan pendapatnya ulama tentang jumlah minima solat duha, iaitu 2 rakaat. Ya, tetapi ulama berbeza pendapat dalam jumlah maksimum solat duha. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah, ini kita dapat ketahui bahawa minimumnya solat duha itu dengan mengerjakan 2 rakaat. Ini memang sepakatlah, ya, ulama bersepakat, datang daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan 3 hal kepada aku yang aku tidak meninggalkan sampai aku mati, iaitu puasa 3 hari pada setiap bulan, solat 2 rakaat duha dan mengerjakan solat witir sebelum tidur. Hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey. So berbalik kepada perbezaan pendapat ulama tentang jumlah maksimum. Berapakah jumlah maksimum untuk solat duha? Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat, ya. Pendapat yang pertama adalah mengatakan bahawa jumlah maksimumnya adalah 8 rakaat. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh mazhab Maliki, mazhab Imam Syafi'i dan juga Hambali. Pendapat yang kedua mengatakan jumlah maksimalnya sampai 12 rakaat. Ini adalah riwayat Imam Ahmad. Dan dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahawa pendapat ini adalah lemah, ya. Dan pendapat yang ketiga adalah mengatakan tiada batasan maksimal, iaitu tiada batasan maksimal rakaat dalam solat duha. Dan ini adalah pendapat Imam As-Sayuti dalam kitabnya Al-Hawi. Okey, kesimpulan dan tarjih daripada dalil-dalil tentang solat duha yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah rakaat maksimum yang pernah beliau lakukan adalah 12 rakaat. Ini ditegaskan oleh Al-Iraqi dalam syarah Sunan Tirmizi dan Al-Hafiz Al-Aini dalam Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari. Al-Hafiz Al-Aini mengatakan, ya, tidak adanya dalil yang menyebutkan jumlah rakaat solat duha ini lebih dari 12 rakaat, maka itu tidaklah menunjukkan terlarangnya untuk menambah jumlah rakaat tersebut. Okey, pendapat yang benar adalah tiada batasan maksimal jumlah rakaat solat duha, kerana katanya hukum asal solat itu sendiri adalah 2 rakaat.
Untuk dalil di sini dalil yang kita nak ambil bagaimana kita melakukan solat duha 4 rakaat. Okey, kalau itu kita pakai dalil dari mana ya? Ini adalah hadis daripada Muaddah yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, apakah Nabi SAW solat duha? Maka jawapan Aisyah, ya, 4 rakaat dan beliau tambah sesuai kehendak Allah. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Okey. Itu dalil bagi yang mengerjakan 4 rakaat solat sunat duha. Ini pula adalah dalil bagi mereka yang ingin mengerjakan 8 rakaat solat sunat duha adalah riwayat hadis dari Ummu Hani sewaktu pembukaan kota Mekah, Fatu Mekah, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan solat duha ini di rumah Ummu Hani. Tetapi sebahagian ulama membantah dengan mengatakan itu sebenarnya bukan solat duha, tetapi itu adalah solat sunnah kerana telah menakluk negeri kafir, iaitu telah di atas penaklukan negeri kafir, maka menjadi sunnah bagi ketua perang untuk solat sunnah 8 rakaat sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Ya, dan penambahan rakaat kepada sunat ini tidaklah disyariatkan ya, kerana kejadian itu adalah kejadian yang khusus pada masa pembukaan kota Mekah. Tetapi Imam An-Nawawi mengatakan solat tersebut itu adalah solat duha. Bagi Imam Nawawi, dia menganggap itu bukan solat yang disunatkan kerana kesyukuran dapat penaklukan ke atas negeri kafir. Tetapi Imam Nawawi mengatakan solat tersebut sendiri adalah solat duha dan menafikan jumlah rakaat 12 rakaat. Ya, sedangkan imam tadi yang saya kata tadi tetap mengatakan bahawa itu adalah solat sunnah setelah berlakunya penaklukan kota negeri orang kafir. Tetapi pendapat ini disangkal juga oleh Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani juga mengatakan bahawa 8 rakaat solat duha yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Ummu Hani itu merupakan solat duha dan menjadi dalil bahawa solat duha boleh dikerjakan dalam 8 rakaat. Okey. So, kita tahu solat duha itu boleh dilakukan dalam paling minimum 2 rakaat, 4, 6 atau 8 atau sehingga 12, dan juga pendapat yang mengatakan tidak ada batasan dari segi rakaat solat duha. Okey, setelah kita tahu berapakah jumlah yang sebenarnya melakukan solat duha, sekarang kita pergi kepada apakah ada doa yang sahih sewaktu kita selesai mengerjakan solat duha. Adakah doa yang sahih yang patut kita khususkan untuk solat sunat duha tersebut? Ya, sebenarnya tidak ada ya. Mungkin kita di kalangan kita yang agak terkejut jika saya katakan di sini sebenarnya tidak ada doa khusus selepas solat duha. Ya, dan kita perlu memahami bahawa yang dijadikan prinsip bagi setiap orang beriman dalam ibadah bahawa agama Islam ini adalah bersifat taufiqiyah, artinya menunggu dalil. Kerana hukum asal ibadah itu sendiri adalah haram. Jika tak ada dalilnya, kita tak boleh buat. Apa pun bentuk ibadah tersebut, siapa pun yang mengerjakannya, semua harus berdalil. Jika tidak, maka itu bukan ibadah walaupun ianya nampak macam ibadah. Kita nampak doa solat duha ni begitu masyhur ya, sampai ada dijadikan lagu, kumpulan-kumpulan nasyid yang terkenal melagu-lagukannya dan mendayu-dayu setiap orang menghafalkan doa-doa solat duha. Malah ada yang kerana tidak hafal kepada doa solat duha, akhirnya meninggalkan solat duha dengan alasan dia tak hafal baca doa solat duha. Ini sangat keliru dan ini tak betul. Jangan kita jadikan tidak menghafal baca doa solat duha yang dianggap oleh masyarakat kita sebagai sesuatu doa yang sahih, walhalnya itu tidaklah merupakan doa yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini saya ingin menyampaikan sebenarnya doa yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat duha, kemudian beliau membaca, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang maknanya, ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku, dan sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha pengampun. Beliau membacanya sebanyak 100 kali. So mulai hari ini saya begitu berharap agar kita semua kembali kepada sunnah. Bacalah doa yang memang sahih dari Nabi. Janganlah kita mengambil-ngambil daripada kebanyakan orang yang menganggap solat duha itu sebagai solat memanggil rezeki. Percayalah, jika kita beramal mengikut sunnah sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, apabila penduduk negeri itu penuh bertakwa, maka Allah akan membuka pintu-pintu langit, menurunkan hujan, memberi barakahnya. Jadi tak perlulah kita menganggap jika kita tak hafal doa duha maka nanti kita tak dapat rezeki. Kita solat duha hanya kerana untuk memanggil rezeki yang di bumi, yang di langit, yang di barat, di timur, yang jatuh macam-macam, yang timbullah daripada bumi untuk kita. Jadi saya rasa ini sangatlah keliru, dan mari kita kembali kepada sunnah yang benar. Maka sekali lagi saya ulangi, apakah doa atau zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya setelah beliau mengerjakan solat duha, ya. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, bacalah ini sebanyak 100 kali. Insya-Allah kita akan menghidupkan sunnah yang telah lama ditinggalkan dan digantikan dengan sesuatu yang bukan datangnya dari Nabi. Semoga kita semua dapat beramal dengan benar dan gantikanlah kebiasaan yang selama ini kita agak keliru, dan sampaikanlah kepada orang-orang yang lebih ramai. Semoga lebih ramai lagi orang dapat mengamalkan sunnah yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.